indeks kegembiraan penduduk sebenarnya merupakan satu usaha yang dijalankan oleh Plan Malaysia untuk menilai tahap kesejahteraan dan kegembiraan penduduk yang diukur dalam pelbagai aspek yang merangkumi aspek sosial, ekonomi dan juga tata kelola oleh pihak berkuasa tempatan. Namun pada ketika itu kami dapati ada satu kelompongan di mana kita merasakan selain daripada indeks-indeks tersebut pasti ada infrastruktur ataupun bentuk pembangunan yang dapat menampung kegembiraan ataupun kesejahteraan penduduk ini. Justeru pada tahun 2018 kita telah menjalankan satu kajian untuk mengenal pasti apakah bentuk infrastruktur sosial yang menampung kesejahteraan dan kegembiraan penduduk di Kuala Terengganu. Menyedari tentang kepentingan ruang-ruang awam dari sudut sosial, ekonomi dan juga pembangunan masyarakat setempat serta persekitaran ataupun alam sekitar, kita telah kita mendapati bahawa 2 tahun berturut-turut penduduk di negeri Kuala Terengganu telah diiktiraf sebagai penduduk paling gembira di Malaysia. Terdapat pelbagai faktor yang menyokong kegembiraan ataupun kesejahteraan penduduk di Kuala Terengganu pada sekitar 2017 hingga ke 2018 itu. Antara faktornya adalah persekitaran, selain daripada faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan juga tata kelola yang baik, sebenarnya faktor persekitaran seperti peletakan kebanyakan pertempatan di tepi sungai, di sepanjang sungai dan juga di tepi pantai sebenarnya memainkan faktor terbesar dari sudut persekitaran ataupun alam sekitar yang menyokong kegembiraan mereka. Memang telah terbukti bahawa alam sekitar sebenarnya dari sudut psikologi dan fizikal juga menampung kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi dan apabila kita lihat dan kaji dari sudut itu, ternyata persekitaran dan lokasi kediaman penduduk di Kuala Terengganu itu memainkan peranan yang besar. Selain daripada kewujudan banyaknya jumlah ataupun kuantiti ruang-ruang awam yang ada di persekitaran kawasan kediaman mereka. Antara ruang-ruang awam yang sangat menerima tempat di hati penduduk sekitar Kuala Terengganu adalah kedai makan, warung, masjid, tempat-tempat duduk di sepanjang pesisir sungai yang terdiri daripada jeti, tempat membaik pulih pukat. Juga ada sekitar, bila kita petakan, kita dapati ada 8 jenis ruang awam utama yang menyokong kegembiraan dan kesejahteraan penduduk di Kuala Terengganu pada ketika itu. Kami juga melaksanakan kajian perbandingan di antara kawasan perkampungan yang mempunyai banyak ruang awam berbanding dengan kawasan yang tidak mempunyai ataupun sedikit jumlah ruang awam, atau juga kawasan, dan juga satu lagi kawasan adalah kawasan di mana ruang awamnya telah dimusnahkan bagi tujuan untuk pembinaan lebuh raya pada ketika itu. Kita dapati kesan yang paling utama adalah peningkatan kadar jenayah disebabkan kehadiran ruang awam yang banyak. Ia telah menimbulkan rasa dan semangat kejiranan yang tinggi dan memberi kesan dari sudut kebersamaan, rasa tanggungjawab, kasih sayang, mengambil berat dan sebagainya, disebabkan interaksi yang berlaku sesama mereka secara berterusan hampir setiap hari. Dan apabila musnah ataupun hilangnya kawasan-kawasan
ruang awam yang telah diubah menjadi kawasan komersial, ataupun dalam konteks di Kuala Terengganu terdapat sebuah kampung di mana kampung Seberang Takir, yang mana ruang awamnya yang terdiri daripada kawasan pesisir pantai telah dijadikan kawasan lebuh raya akibat daripada kehilangan dan penurunan jumlah interaksi sesama mereka telah memberi kesan. Sebagai contoh, dalam temu ramah yang kita jalankan, rata-rata penduduk menyatakan kekesalan dan kesedihan di mana setelah berlakunya pengambilan kawasan pesisir pantai telah mengakibatkan mereka hilang tempat untuk bersosial pada setiap petang. Dan juga kalau selama ni ramai saudara mara yang datang daripada kampung lain menziarahi mereka, datang semata-mata untuk berkelah dan masak bersama-sama contohnya, kini aktiviti itu telah tiada lagi. Jadi selain menyebabkan kerenggangan hubungan sesama mereka, sebenarnya kehilangan ataupun kemusnahan ruang awam di pertempatan penduduk yang menjadi mangsa kepada situasi-situasi begini telah mengakibatkan hubungan sesama mereka turut renggang, yang akhirnya semangat kejiranan itu juga turut luntur. Dalam konteks bagaimana peranan ruang awam dapat membantu memajukan sesebuah negara, semestinya bermula daripada kualiti-kualiti yang dihasilkan melalui kerjasama yang dilaksanakan, aktiviti bersama yang dilaksanakan sesama penduduk di ruang awam itu sendiri. Sebagai contoh, saya ambil contoh seperti kawasan di flat industri di Lembah Jaya, di mana dengan kewujudan ruang awam yang selama ini tidak pernah wujud, selama 30 tahun mereka menghuni kediaman tersebut, dengan kewujudan ruang awam telah menerbitkan semangat kejiranan yang tinggi dan kebersamaan yang tinggi, yang akhirnya ruang awam itu juga dijadikan program mingguan yang pelbagai, seperti program motivasi untuk kanak-kanak, program tuition. Ruang awam itu juga jadi sudut bacaan. Daripada sinilah timbulnya bibit-bibit kebersamaan dan semangat kejiranan yang tinggi, akhirnya menyebabkan mereka mempunyai kesedaran untuk memperbaharui dan memperbaiki persekitaran pertempatan dan kualiti hidup, yang juga secara tidak langsung mereka dalam mengadakan aktiviti, mereka mendapatkan berusaha untuk mendapatkan dana dan bekerjasama dengan NGO. Dari satu sudut, ini merupakan satu aspek yang sangat positif, yang mana selain daripada semangat-semangat positif yang saya nyatakan tadi, sebenarnya ia juga meningkatkan modal sosial penduduk setempat, yang dapat memperbaiki hubungan mereka dengan agensi-agensi luar.